Jadi motivation tu patut kita terapkan kepada semua pegawai-pegawai hutan ni, bahawa apa yang tugas yang Tuan buat ni sebenarnya tugas yang paling mulia dalam menjalankan khalifah bumi dan juga mentadbir urus supaya hutan yang kita jaga ni dapat berfungsi untuk semua tujuan di antara ekonomi, sosial, environment dan semua perkara lah. Jadi kalau boleh mungkin Datuk Mufti dapat terangkanlah. Jangan anggap ibadah Islam ni hanya di masjid saja, ataupun pergi berzikir ataupun apa-apa amal ibadah yang khusus. Tetapi amalan yang luar ni sebenarnya dia punya taraf dan martabat dia lebih tinggi ataupun sama dengan seperti mana yang telah diamalkan oleh lain-lain perkara lah. Itulah yang saya harap mungkin Tuan Datuk Mufti dapat jelaskan di sini. Terima kasih banyak. Saya ada sepotong hadis, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sangat besar untuk kita renungi. Nabi kita ra'aitu rajulan mutaqalliban fil jannah fi syajaratin qata'aha min at-tariq kana yu'dhi an-nas. Aku lihat seorang lelaki yang sedang menikmati nikmat di dalam syurga disebabkan satu pohon yang dia potong yang mengganggu manusia di jalan. Maksudnya ada pokok yang mungkin jatuh ke jalan, dia potong takut orang lain terlanggar ataupun menyakit. Nabi kata, aku lihat Allah masukkan dia dalam syurga kerana satu perbuatan dia yang mengelakkan orang lain mendapat kesusahan. Bayangkan kalau kita buat hal-hal termasuk dalam urusan perhutanan ini, nak mengelakkan orang lain pada masa depan, mengelakkan banjir lumpur ke, nak mengelakkan ekosistem, kekurangan oksigen bagi manusia pada masa hadapan, dan nak mengelakkan kerosakan alam yang bukan dinikmati oleh orang yang lalu di jalan, yang dinikmati oleh manusia yang begitu ramai. Dan pencemaran, kerosakan, kesakitan disebabkan pencemaran ataupun kerosakan hutan dan seumpamanya itu, macam kita sebut tadi, ia adalah across the boundary, beyond boundary. Satu kerosakan yang dibuat di Indonesia, pedih mata asap tu kena sampai orang Malaysia. Tapi kalau satu orang yang usahakan supaya benda tu tak berlaku lagi, berapa banyak pahala dia? Bukan 5-6 orang yang lalu di jalan. Berjuta manusia yang terselamat daripada sedut asap itu. Berapa banyak pahala bagi orang yang mencadangkan idea supaya pembakaran yang seperti itu tidak berjalan, umpamanya, tak berlaku. Sering orang melihat apabila, sebab itu wasta'marakum fiha, Tuhan menyuruh untuk kita memakmurkan bumi ini. Sering apabila agama itu dilihat pada kerangka yang sempit, ibadat itu dilihat apabila orang itu pergi ke masjid saja. Ya, mesti kita ke masjid sebagai tempat spiritual kita untuk kita merasai ataupun menikmati hubungan dengan Allah Ta'ala dalam erti kata kefarduan individu, fardu ain. Tetapi dalam masa yang sama, satu orang yang berada di jalanan, yang tolong orang di jalanan seperti tadi juga masuk syurga. Tentu orang yang buat jalan, tentu orang yang tebang pokok supaya tak timpa jalan, tentu orang yang tanam pokok supaya orang dapat makan, mempunyai pahala yang besar dalam agama. Amalan salih tidak terhad dengan hanya 2 rakaat salat di masjid ataupun puasa Isnin dan Khamis. Ia merangkumi. Hatta kalau orang itu puasa sepenuhnya dan salat sepenuhnya, menyakiti orang lain, dia tidak menjadi ahli syurga. Kerana agama bukan soal hablum minallah, dia adalah hablum minan nas. It's not about the hubungan di antara manusia dan Tuhan, tapi ialah hubungan antara manusia sesama manusia sendiri. Dan apa yang perlu untuk saudara-saudara sekalian,
lakukan dan ramai orang yang terlibat dalam urusan pentadbiran manusia ini ialah membetulkan niat dia saja. Tempat tu Allah bagi rezeki dah, tolong buat kerja. Cumanya ramai manusia ni dia pencin, dia tak dapat pahala sebab dia tak ada niat yang mulia. Dia kata, aku pada orang bagi kerja ni, bukan gaji, buatlah. Sagi orang kata, tak buat kerja pula. Kan? So dia tak dapatlah, dia dapatlah gaji dia tu. Tapi kalau dia dapat di samping aku bekerja, ini adalah aku anggap sebagai sumbangan aku sebagai hamba Allah bagi menjaga bumi yang Allah berikan pada manusia. Berapa banyak ayat dalam Quran, alam tarau, tidakkah kamu lihat? Dia suruh kita lihat pokok, lihat alam. Bagaimana manusia akan melihat keindahan? Manusia ni satu makhluk yang sangat ajaib penciptaannya. Apabila dia melihat kehijauan, air yang mengalir, pemandangan yang baik, ia memberi inspirasi yang baik dalam jiwa dia. Ia melunakkan jiwa dia. Dia memberikan kebaikan. Bahkan Allah suruh tengok alam setiap penciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Disuruh kita lihat. Kita suruh kita perhatikan. Sebab tu maka melihat daripada penglihatan alam, keindahan, manusia akan ada satu kelunakan dalam diri dia. Hatta kalau dia melihat padang pasir sekalipun, jika dia merenungi. Tapi bila Allah nak offer syurga, Allah kata syurga la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Syurga mata tak pernah tengok. La ainun ra'at, wala uzunun sami'at. Telinga tidak pernah dengar. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Anything in your imagination is the paradise is beyond that. Syurga adalah lebih daripada itu. Tetapi bila dia nak panggil, invite kita supaya masuk syurga, dia kata apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannah, jin. Kita sebut jin. Jin ialah sesuatu yang tertutup, covered, you tak boleh tengok. Syurga dinamakan jannah dalam bahasa Arab sebab ia dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Itu syurga. Dia tak kata padang pasir yang cantik dia nak offer. Dia nak offer syurga. Syurga maksud syurga jannah. Jannah ni maksud kebun-kebun. Kenapa dia jannah? Kerana dia cover. Pokok meliputinya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir pada bawahnya sungai-sungai. Gabungan pokok yang menghijau dan sungai yang mengalir dijadikan satu sedikit imajinasi ringkas untuk awak faham syurga. But syurga, heaven is beyond that. Tapi untuk awak ada sedikit kunci nak memahami syurga itu, itulah faham dia. Menunjukkan betapa besarnya khazanah pokok yang menghijau dan air yang mengalir. This is very important. Sebab itu ramai tokoh-tokoh agama yang begitu peka, mereka juga seorang sastrawan. Kerana mereka berinteraksi dan terpanggil apabila melihat keindahan alam. Dan apa yang saudara-saudara lakukan, melihara alam, hutan, is a part daripada tanggungjawab ini yang diamanahkan kepada kita semua. Terima kasih.